Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. Insya-Allah saya masih lagi mengharapkan para pelajar terus bersemangat untuk menuntut ilmu, menimba ilmu supaya kita dapat beramal dengan ilmu tersebut agar kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Pada hari ini saya meminta kepada para pelajar tahun 5 berdasarkan kepada buku teks Kafa Pelajaran Ibadah. Berdasarkan buku teks Kafa Pelajaran Ibadah tahun 5, para pelajar diminta untuk membuka muka surat 2 pada helaian latihan yang terakhir sekali dalam buku tersebut, iaitu kertas ujian UPKK. Kertas ujian UPKK tahun 2009. Pada muka surat yang kedua, pada soalan yang kedua, bahagian yang kedua, soalan 41 hingga soalan 45, 5 markah. Soalan 41 hingga soalan 45, 5 markah. Tandakan betul pada penyataan yang betul dan tandakan pangkah pada penyataan yang salah. Itu arahan. Mana tandakan pangkah pada kenyataan yang salah dan tandakan right ataupun betul pada kenyataan yang betul. Jangan salah buat pula. Itu arahan. Mana kena betul ikut arahan. Baik, soalan 41. Solat subuh boleh dijamakkan. Boleh ke tak boleh solat subuh dijamakkan? Tak boleh. Kita dah belajar dah, solat yang boleh dijamakkan ialah 2 pasangan solat fardu, iaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu 2 pasangan yang boleh kita jamakkan. Maksud jamak ni mana menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Umpamanya kita menghimpunkan solat zuhur dan solat asar dalam waktu zuhur, ataupun kita menghimpunkan solat zuhur dalam waktu asar, ataupun kita menghimpunkan waktu maghrib dan waktu isyak tu dalam waktu maghrib, ataupun kita meninggalkan waktu maghrib, kita menghimpunkan maghrib itu dalam waktu isyak. Itu dipanggil jamak, mana menghimpunkan. Jangan salah faham pula. Itu maksud jamak, menghimpunkan 2 solat fardu dalam suatu waktu. Mana dua kumpulan pasangan solat fardu inilah yang boleh dijamakkan, mana dihimpunkan. Ada satu lagi istilah mana diqasarkan. Qasar itu mana kita memendekkan semayang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Jamak mana menghimpunkan. Kerana dalam keadaan kita bermusafir, boleh kita bersemayang jamak tanpa qasar. Boleh kita bersemayang qasar tanpa jamak. Dan boleh kita melakukan kedua-duanya, iaitu jamak serta kasar. Itu kaedah yang diizinkan oleh syarak, oleh agama kita bila mana kita dalam keadaan musafir yang diharuskan untuk kita melaksanakan jamak ataupun kasar dalam solat kita. Baik. Maknanya solat subuh tidak termasuk dalam kumpulan yang dikatakan boleh dijamakkan. Itu kena faham. Mana jawapannya? Salah. Pangkah jawapannya. Yang betul ialah pangkah. Salah. Baik, soalan yang kedua, sunat berdiri ketika melaungkan azan. Betul. Betul. Sunat berdiri ketika melaungkan azan. Boleh melaungkan azan dalam keadaan duduk, tapi tidak dapat pahala sunat. Sunat dalam keadaan berdiri. Menghadap qiblat. Sunat menghadap qiblat. Makruh membelakangkan qiblat. Itu. Baik, sunat. Bila kata sunat berdiri ketika melaungkan azan, mana betul kenyataan tersebut. Betul kenyataan tersebut. Itu di antara perkara-perkara sunat ketika melaungkan azan, iaitu ketika berdiri. Duduk melaungkan azan itu dalam keadaan berdiri. Itu sunat. Baik, soalan 43. Orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Betul ke salah? Salah. Salah. Kenyataan itu salah. Orang yang sakit, walau bagaimana sakit sekalipun, dia wajib untuk melaksanakan solat fardu. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia duduk.
Duduk ke lantai, bukan duduk atas bangku, duduk ke lantai. Tak mampu berdiri, duduk ke lantai terus. Tak mampu duduk, lemah badan dia. Dia berbaring dengan mengiring. Tak mampu mengiring, dah lemah sangat dah badan dia. Melentang. Mengiring dengan kepala kita ke arah utara dan kaki ke sebelah selatan. Kalau melentang, kaki ke arah kiblat. Dan dilapik kepala kita sedikit, agak tinggi sedikit daripada dada. Itu kaedah. Kalau kita tidak mampu berdiri. Sakit, tak mampu berdiri. Semayang dalam keadaan baring. Duduk pun tak mampu, semayang baring. Dah tak mampu baring juga. Lemah segala-gala badan dah lemah dah. Yang mampu hanya mata je. Mata masih celik. Mana isyarat dengan mata. Sakit macam mana pun kena sembayang. Dah mata pun dah tertutup dah. Tapi hati masih boleh bergerak-gerak. Hati masih lagi boleh membaca-baca dalam hati kita ni. Dalam perkara-perkara yang kita boleh ingat dalam semayang. Mana semayang dengan hati akhir sekali. Tapi kalau mati, hati pun dah mati, itu matilah orangnya. Mati dah tak wajib semayang. Selagi mana sakit, wajib semayang. Cuma kaedah macam mana kita nak melaksanakan semayang dalam keadaan sakit, itu saja. Baik, soalan yang ke-44. Orang yang sakit wajib menutup aurat ketika solat. Betul ke salah? Betul. Walaupun dalam keadaan sakit, wajib menutup aurat. Kerana menutup aurat itu adalah salah satu daripada syarat sah solat. Syarat sah solat. Baik, 45. Soalan 45. Makruh menggosok kaki sebelum... mana kaki? Makruh menggosok gigi sebelum gelincir matahari ketika berpuasa. Betul ke salah? Makruh hukumnya. Menggosok gigi sebelum gelincir matahari ketika berpuasa. Sebelum, faham tu soalan dia. Sebelum gelincir matahari. Maknanya matahari sebelum gelincir masuk waktu zuhur. Sebelum gelincir matahari, adakah hukumnya makruh menggosok gigi? Maknanya kenyataan ini salah. Yang makruhnya menggosok gigi ialah selepas gelincir matahari. Bila gelincir matahari, bila telah masuk waktu zuhur, ketika itulah hukum makruh kita menggosok gigi dalam keadaan kita berpuasa. Kalau sebelumnya, sebelum gelincir matahari, maknanya itu belum ada hukum makruh pada menggosok gigi. Boleh lagi kita menggosok gigi. Malahan, menggosok gigi ni hukumnya sunat kerana nak menyucikan mulut kita supaya daripada mengelak pada berbau. Tetapi kenyataan disebut di sini sebelum gelincir. Maknanya boleh kita menggosok gigi. Tapi selepas gelincir matahari baru hukum makruh untuk menggosok gigi. Kenapa selepas zuhur bila mana kita menggosok gigi artinya hukumnya makruh? Kerana bau mulut bagi orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih wangi daripada bau kasturi. Itu diperumpamakan oleh Nabi SAW. Sebab itu makruh hukumnya bila mana gelincir matahari, bila masuk waktu zuhur je, kita menggosok gigi dalam keadaan kita berpuasa. Baik, sekadar itulah perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini insya-Allah menambahkan lagi kefahaman kamu dalam untuk menghadapi ujian penilaian kelas kafah ni. Ujian lisan yang akan berlaku 15 hari bulan ni insya-Allah. Di atas kefahaman yang saya berikan ni insya-Allah kamu mampu untuk menjawab soalan-soalan yang mungkin seumpama ini insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.